أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap maujud daripada segala zat dan warna dan suara dan lainnya. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, yang terbuka dengan keduanya itulah sama' dan basar. Jadi yang terbuka, itu maksudnya ialah ta'alluq inkishaf. Sama dengan ilmu. Dari sudut cara ta'alluq ilmu sama basar, itu ta'alluq inkishaf. Jadi ilmu ni sifat ilmu tu dia sama dengan sifat sama basar dari sudut cara ta'alluq dia. Apa dia? Cara ta'alluqnya itulah ta'alluq inkishaf. Tapi dari sudut muta'allaq, benda yang dita'alluq, ilmu ni dia serupa dengan sifat kalam. Dia serupa dengan sifat kalam. Dia sifat kalam. Apa dia? Muta'allaq kepada sifat ilmu. Sebagaimana dululah. Dan yang akan datang ialah sifat kalam. Itulah sekalian yang wajibat, yang mustahilat, yang jaizat. Ilmu Allah Ta'ala tu inkishaf kepada segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Kalam pun juga begitu. Tapi kalam tu ta'alluq dia panggil ta'alluq dilalah. Menunjuk juga kepada sekalian perkara. Iaitulah yang wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Itu dari sudut muta'allaq dia. Dari sudut cara wajah orang panggil ta'alluq dianya ta'alluq inkishaf. Jadi dia sama dengan sama' basar. Kalau sama' basar ta'alluqnya inkishaf, ilmu ta'alluq inkishaf juga.
Dari segi muta'alaknya, samuk basar dengan ilmu dia tak serupa. Samuk basar hanya yang maujud sahaja. Yang maujud itu ada dua. Maujudat. Maujudat itu ada dua. Satunya yang wajib dan yang harus. Wajibul wujud, wajib ada. Nah. Dan jaizul wujud, harus ada. Jadi tak termasuk perkara yang mustahil. Kerana perkara yang mustahil itu ialah bagi tentu tak ada. Dan tentu tidak. Nah, jadi, samuk dan basar, tugas dianya ialah inkishaf, jadi terbuka. Kalau kita bandingkan dengan huk kita ni, makna samuk basar kita. Kalau samuk kita, belum daripada kita mendengar. Jadi kita tak nyata, tak terbuka. Maksudnya, belum daripada kita dengar suara ataupun bunyi. Sopo ni sopo kita kata pomen. Pomen kereta kita kata. Pomen kereta tu bila kita bawa pergi kepada dia untuk mengenal pasti. Untuk mengenal pasti penyakit kereta kita ni. Bila dia dengar enjin kereta tu, bila kita start kereta makna enjin tu berbunyi. Bila kita start kereta bunyi enjin tu, dia dah kenal dah. Dia dapat kenal pasti apa-apa penyakit. Tu. Jadi belum daripada dia dengar suara enjin tu makna dia tak dapat pasti. Bila dah bunyi, dah berbunyi suara enjin saat ni, dia pun berarti makna jadi inkishaflah kepada dia perkara yang berlaku maknanya kerana bunyi saat ni. Begitu juga lihat, sebelum daripada lihat tidak nyata, bila lihat jadi nyatalah. Mana saya nak tengok dulu? Mana saya nak lihat? Gapo dia ni? Abah ni gata-gata belakang ni. Apa dia ni? Mana nak tengok gapo dia? Apa nama orang panggil? Korak ko. Apa lagi? Maknanya badam ko. Tu. Tengok dulu. Tengok. Oh ni. Ni badan ni. Tu. Bila kita tengok, kita tahu dah. Belum tengok, tak tahu. Buka saji, tengok, tahu. Tahu, tak payahlah makan di rumah, nak makan kat luar. Jadi sebelum daripada tengok, tidak terbuka. Tidak tahu dah. Tidak ternyata. Bila tengok, jadi nyata. Belum pada dengar, tidak terbuka. Jadi terbuka, ternyata tu dia panggil inkishaf. Tapi inkishaf kita makhluk ni baru. Belum daripada inkishaf, tidak ada inkishaf bagi kita makhluk ni. Ada pun sama Allah Ta'ala, basar Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, inkishafnya adalah qadim. Sedia kala. Terbuka Allah Ta'ala dengan ilmunya kepada sekalian perkara. Yakni yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sedia kala. Samuk dan basar, inkishaf dia juga. Inkishaf Allah Ta'ala dengan samuk basarnya. Sedia kala. Tetapi, inkishafnya, kepada orang panggil maujudat sahaja. Maka maujudat itu ada dua. Satunya yang wajib ada. Yang kedua ialah harus ada. Yang wajib ada ini, inkishafnya adalah lulus dia pada sedia kala lagi. Tu. Kalau lulus pada sedia kala ialah tanjizu qadim. Tapi kalau yang baharu, inkishafnya, dengan samuk dan basar itu, ketika adanya benda tu. Tu lulusnya pada masa baru. Jadi inkishaf tu jadi nyata. Jadi terbukalah dengan keduanya samuk dan basar oleh tiap-tiap maujud. Tiap-tiap yang maujud. Yang tak maujud, Allah Ta'ala tak dengar, Allah Ta'ala tak lihat. Yang ada saja. Berbeza dengan tahu. Berbeza dengan kalam. Mana kalau tahu tu semua perkara. Tak kira dah. Yang wajib ke, yang mustahil ke, yang harus ke, semua Allah Ta'ala tahu belaka. Inkishaf belaka. Tapi kalau kalam samuk basar, inkishafnya
hanya terhadap maujudat yang ada. Jadi yang ada itu, ada dua pula. Yang ada itu dia ada yang wajib dan ada yang makdum, makna yang harus. Tu. Aku ambil ni. Jadi kita nak tulis pun kekok juga ni sebab kalau apa nak? Yang maujudat itu dia ada berdua. Pertama ialah al-wajib. Satu lagi jaiz. Jaiz mana harus ada. Jadi yang maujudat itu ada dua, wajib satu lagi harus. Dia ada lagi mustahil lah, itu makna benda yang tak ada. Jadi kalau kita kata sekalian perkara, sekalian perkara, kalau sekalian perkara di bawah dia tu ada 3. Satu wajib. Yang kedua harus. Yang ketiga mustahil. Mustahil. Jadi kalau di sekalian perkara tu yang wajib, yang jaiz dan juga yang mustahil. Kalau maujudat tu wajib dengan jaiz saja. Mustahil tidak ada. Jadi samuk basar dia bertakluk dengan maujudat. Ilmu dia bertakluk dengan semua perkara. Walaupun sama-sama takluk inkishaf nama dia. Sama-sama takluk inkishaf. Baiklah begitu. Jadi samuk dan basar Allah Subhanahu Wa Taala dia bertakluk dengan maujudat. Maujudat ni benda yang ada. Yang ada tu ada dua. Satunya yang wajib itu ialah zat Allah Taala dan juga sifat Allah Taala. Dan yang harus ada jaizul wujud. Yang harus ada tu ialah dia mungkin dia ada dua bahagian. Kalau kita kata mungkin pula dia ada dua bahagian. Satunya ada, satu lagi tak ada. Jadi kalau mungkin istilah mungkinnya pula istilah mungkin kalau mungkin maujud dan juga makdum. Kalau mungkin, mungkin tu ada yang ada dan juga yang tak ada. Dia ambil dua bahagian sebagaimana bulatan. Kita akan buat semula dengan lebih-lebih. Bulatan kemarin kita dah buat bulatan maujudat, kita silankan dengan bulatan ma'dumat. Maka dia akan tubik sekalian perkara tu. Tempat bersilan itu ialah mungkin. Kerana dia ada unsur ada dan unsur tiada. Jadi yang terbuka, yang jadi inkishaf lah dengan keduanya samuk basar ini. Oleh tiap-tiap maujud daripada segala zat. Tiap-tiap yang maujud. Apa saja yang maujud, apa saja yang wujud, yang ada, zat ko, arak ko, maksudnya warna, Allah Ta'ala boleh tengok, Allah Ta'ala boleh dengar. Allah Ta'ala boleh tengok bukan sahaja kepada warna, objek-objek dan benda-benda apa. Allah Ta'ala juga boleh tengok bunyi, suara. Basar dengan basar Allah Ta'ala boleh tengok bunyi, suara. Kalau kita makhluk ni kita boleh tengok warna, cahaya dan benda-benda. Apabila ada cahaya maka kita nampaklah benda tu. Itu dia panggil
Takluk bagi basar kita. Takluk bagi samuk kita ialah bunyian dan juga suara. Tapi samuk Allah Ta'ala dia boleh dengar kepada semua yang ada. Tiap-tiap benda yang ada Allah Ta'ala boleh dengar. Yang ada itu misalnya kita kata dengar suara, bunyi. Itu biasalah sebagaimana kita. Warna pun Allah Ta'ala boleh dengar. Macam mana? Allah Ta'ala boleh dengar warna. Allah Ta'ala boleh dengar cahaya. Bagaimana? Bagaimana tak usah ditanya. Wa kaifiyatuhu majhulun. Majhulatun. Kaifiyahnya, kaifiyah bagaimana Allah Ta'ala boleh dengar, boleh nampak bunyi. Macam mana Allah Ta'ala boleh nampak suara. Itu majhulah. Mana dijahilkan akan dia. Tetapi, pada etikad kita bahasanya Allah Ta'ala boleh mendengar setiap yang maujud. Apa saja yang diitlakkan dia itu sebagai maujud, maka Allah Ta'ala boleh dengar. Allah Ta'ala boleh nampak. Tu. Jadi kalau kita bandingkan kita dengan makhluk ni, kalau kita kata nampak, basar kita pun melihat dengan sifat basar yang ada di mata. Hak kita boleh nampak itu ialah warna, cahaya dan akhirnya segala perkara-perkara yang maujud secara hissi, secara nyata, secara zahir, kita boleh nampak. Suara kita tak boleh nampak. Bunyi kita tak boleh nampak. Tapi basar Allah Ta'ala bukan setakat benda-benda yang biasa hak kita boleh tak. Bukan bunyi pun Allah Ta'ala boleh lihat dengan basarnya. Suara pun Allah Ta'ala boleh lihat. Macam mana? Suara, gambar dia. Itu wa kaifiyatuhu majhulah. Kaifiat dia itu dijahilkan. Maknanya kita tak tahu. Tu. Kerana itu adalah kaifiat yang berlaku kepada Tuhan. Dia tak sama dengan kita makhluk. Tu. Begitu juga boleh dengar. Kalau samuk kita, pendengaran kita yang kita boleh dengarnya ialah bunyi-bunyian dan juga suara-suara. Itu kita boleh dengar. Adapun samuk Allah Ta'ala boleh mendengar sekalian yang maujud. Yang maujud itu yang wajib ataupun yang harus. Yang wajib ataupun yang harus. Jadi yang wajibnya apa dia? Zat Allah Ta'ala dan juga sifat Allah Ta'ala. Yang harusnya ialah segala maujudat yang harus. Selain daripada Allah Ta'ala. Apa saja warna pun Allah Ta'ala boleh dengar. Warna benda segala jirim-jirim dan jisim-jisim, maksudnya toko-toko, toko kayu, toko batu, Allah Ta'ala boleh dengar. Boleh dengar tu bukan boleh dengar bunyi dia, bukan boleh dengar suara, boleh dengar benda tu. Tu. Allah Ta'ala boleh dengar batu. Batu tu bukan batu tu berbunyi, bukan berbunyi. Diri batu tu Allah Ta'ala boleh dengar. Sebab batu itu maujud, dia tu ada. Apa saja yang ada, maka Allah Ta'ala boleh dengar. Apa saja yang ada, Allah Ta'ala boleh lihat. Sama ada yang wajib ataupun yang harus. Itu inkisyah samuk dan juga basar. Yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap maujud daripada segala zat dan warna dan suara dan lainnya, lain daripada tersebut sanilah. Dan takluk keduanya takluk inkisyaf. Dia sebut dah saat ni yang terbuka, yang jadi inkisyaf lah. Takluk samuk basar ni dia panggil takluk inkisyaf. Apa makna inkisyaf? Arti inkisyaf terbuka, ternyata. Inkisyaf. Jadi kalau kita kata kasyaf tu kalau fataha buka pintu, buka benda-benda yang hissi, itu dia panggil fataha. Kasyafa makna inkishaf yang terbuka benda-benda hakikat suatu perkara. Tu. Hakikat diri suatu perkara itu makna inkishaf. Jadi inkishaf makna kita tahu. Jadi inkishaf artinya terbuka seperti ta'alluq ilmu. Yakni seperti ta'alluq ilmu pun ta'alluq inkishaf.
Tapi bezanya ilmu ni inkishaf dia kepada sekalian perkara. Sekalian perkara itu ialah segala yang wajib, segala yang harus dan juga yang mustahil. Itu makna segala perkara. Tak ada dah lebih daripada tiga tu. La rabi'alah. Mana tidak ada yang keempat bagi. Jadi, sekalian perkara, yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus. Adapun itu ilmu, inkishaf ilmu. Inkishaf samu' dan juga basar ialah kepada sekalian yang maujudat sahaja. Inkishaf ilmu bukan saja yang maujud, bukan yang ma'dum, yang tak ada pun inkishaf juga. Di situ jadi ilmu dia sama dengan samu' basar dari sudut takluk, cara takluk dia. Tapi dari sudut muta'allaq benda yang ditakluk, dia serupa dengan sifat kalam. Sebab sifat kalam itu menunjuk kepada segala yang wajibat, yang mustahilat, yang harus. Begitu juga ilmu. Cuma ilmu ni takluk inkishaf. Kalam lagi akan datang takluk dilalah. Dilalah maksudnya menunjuk. Qudrah dan juga iradat takluk dia takluk taksir. Taksir maksudnya ialah memberi bekas. Tak ada dah. Tiga je. Jadi qudrah, iradat, hayat tak ada. Qudrah, iradat, ilmu, qudrah iradah, takluk taksir, ilmu takluk ilmu samu' basar, takluk inkishaf, kalam takluk dilalah. Dilalah menunjuk. Kalam, Ini macam kita lah. Macam kita makna kalau kita tak cakap, orang tak tahulah apa yang ada dalam hati kita. Wa innamal kalamu ma fil fuad, hanya saja kalam itu apa dalam hati kita. Wa innamal lisan tu mu'ribun, kalam. Lidah itu ialah yang menterjemahkan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita makhluk lah. Jadi kalam Allah Ta'ala dia menunjuk kepada segala yang wajib, yang mustahil dan juga yang harus. Seperti ilmu. Dari sudut menunjuk kepada apa dia. Itu yang dipanggil sebagai muta'allaq. Benda yang ditakluk. Adapun dari sudut cara dia bekerja, bertugas ialah ta'alluq inkishaf. Jadi ilmu sama dengan samu' basar. Tiga-tiga ni sama-sama ta'alluqnya ialah ta'alluq inkishaf. Ilmu ta'alluq inkishaf, samu' basar ta'alluq inkishaf. Inkishaf mana jadi, ternyata jadi, terbuka. Kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan wajib atas kita i'tiqad bahawa se-inkishaf yang hasil dengan samu' itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Tu. Bahasanya inkishaf yang hasil dengan samu' itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Jadi samu' ta'alluq inkishaf. Basar ta'alluq inkishaf. Ilmu ta'alluq inkishaf. Tetapi inkishaf samu' lain daripada inkishaf basar. Inkishaf samu' dan basar lain daripada inkishaf ilmu. Cara inkishafnya tak sama. Betul lah. Samu', basar, kalam, samu', basar, ilmu ini sama-sama ta'alluq inkishaf. Tetapi inkishaf setiap satu daripada tiga saat itu berbeza-beza. Macam mana inkishaf ilmu? Majhul. Tidak diketahui. Bagaimana inkishaf samu'? Majhul. Kaifiyat dia. Itu majhul. Kita tak tahu. Bagaimana kaifiyat mana inkishaf dengan basar? Itu kita makhluk tidak tahu. Cuma yang kita tahunya ialah samu' basar ilmu sama-sama ta'alluq inkishaf. Sama-sama ta'alluq inkishaf. Adapun tentang kaifiyat setiap satu daripada tiga ni adalah berbeza. Jadi kalau kita banding, huk kita makhluk, huk kita tahu kaifiyat inkishaf huk makhluk, huk Tuhan kita tak tahu. Huk makhluk inkishaf huk makhluk ni samu' basar ilmu ni kalau samu' inkishaf dia terhadap apa dia?
terhadap samuk kita makhluk ni terhadap suara, bunyi. Tu. Benda yang tak berbunyi, benda yang tak bersuara, samuk kita tak boleh nak inkishaf, tak jadi terbuka. Ataupun istilah lah ni orang panggil apa pi? Tak boleh nak detect orang panggil. Tu. Samuk kita hanya boleh mengesan bunyi atau suara. Benda kita kata batu. Kita tak boleh nak dengar batu. Malaikat dia tu ada suara. Batu berhentakan di antara sana. Tu dengarlah. Bunyi hentakan pelanggaran batu. Diri batu tu kita tak boleh nak dengar. Kalau basar pula kita boleh melihat benda yang ada warna, ada benda. Apabila ada cahaya kita boleh melihatlah. Dan dia kena ada cahaya Kena cahaya. Kalau tidak bercahaya dalam gelap tak boleh lihat juga. Kita boleh melihat bentuk. Boleh melihat mana benda-benda yang mahsus. Jadi itu cara inkishaf samuk basar kita reti, kita faham, kita tahu. Ilmu pula inkishaf dia, ilmu kita makhluk ini. Kepada segala benda-benda dan juga makna-makna. Kita boleh tahu juga makna-makna. Segala pengertian. Jadi dia panggil maklumat. Jadi maklumat. Benda yang diketahui itu dia panggil maklumat. Maklumat kita makhluk ni. Maklumat ilmu Allah Ta'ala tu sekalian perkara. Yang wajib, yang mustahil, yang harus dan yang mustahil. Tu. Jadi itu maksudnya berkisar kepada cara takluk dan juga muta'allaq. Mana tempat takluk dia. Jadi wajib kita i'tiqad, kata ma'alif kita rahimahullah ta'ala, bahawa inkishaf yang hasil yang terjadi dengan samuk, itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Yang ni hasil dengan samuk, dia tak serupa dengan inkishaf yang hasil dengan ilmu dan basar. Lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Yang hasil dengan keduanya samuk basar itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Tak sama. Tu. Dan bahawasanya bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu, hakikat yang diserahkan pengetahuannya inkishaf yang tiga tu. Mana inkishaf yang tiga? Inkishaf ilmu, inkishaf samuk, inkishaf basar. Hakikatnya macam mana? Diserahkan pengetahuannya. Hakikat tiga perkara, tiga sifat ni kepada Allah Ta'ala. Jadi inkishaf ilmu Allah Ta'ala kita tak tahu hakikat dia. Hakikat inkishaf samuk Allah Ta'ala kita tak tahu. Mana hakikat inkishaf basar Allah Ta'ala kita tak tahu. Yang kita tahu ialah Allah Ta'ala tu inkishaf dengan ilmunya, dengan samuknya, dengan basarnya pada sekalian yang maujudat. Dan ilmu kepada sekalian yang wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Cara inkishafnya adalah berbeza-beza. Dan bagi samuk dan basar itu, dan bagi samuk dan basar. Dan ini tiga ta'aluk. Ada perkataan dan deh. Dan bagi samuk dan basar ini. Itu sedaknya. Dan bagi samuk dan basar ini. Tiga ta'aluk. Dia ada tiga jenis ta'aluk. Gabriel. Iaitu ta'aluk tanjizi qadim. Jadi, ta'aluk samuk dan basar Allah Ta'ala. Biar nampak dulu. Ta'aluk samuk basar Allah Ta'ala terhadap kepada apa? Sekalian yang maujudat. Samuk basar Allah Ta'ala dia bertakluk dengan apa dia? Dengan maujudat. Tiap-tiap yang ada. Kemudian tiap-tiap yang ada itu ada dah kita buat. Maujudat. Maujudat di mana yang wajib dan juga yang mustahil. Ada dua. Maujudat itu ada dua.
Yang pertama yang wajib, yang mustahil pun jaiz. Tukar saat ni. Maujudat ni ada dua, satunya wajib, satu lagi jaiz. Jadi yang wajib tu maksudnya wajib tu bermakna wajib wujud, maknanya sedia kala lah. Sedia kala apa dia? Zat Allah Taala dan sifat Allah Taala. Jaiz ini baru ada dia. Oleh kerana itu dari segi tanjiznya, tanjizi ni makna lulus. Jadi inkishaf, kita wayak dulu, lepas tu kita baca ni. Inkishaf ilmu, inkishaf samuk dan basar, inkishaf samuk dan basar kepada yang wajib, itulah kepada zat Allah Ta'ala dan juga sifatnya. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tu adalah qadim, sedia kala. Maka inkishaf samuk basar kepada zat yang qadim, sifat yang qadim itu qadim jugalah sedia kala. Bermakna lulus dia tu qadim, sedia kala. Tanjizi qadim. Lulus dia tu pada sedia kala. Manakala hok jaiznya pula ni kita tu. Hok jaiznya pula, jaiz ni hok peringkat dia tak ada lagi. Hok peringkat dia tak ada lagi, tidak tanjiz dah. Dia hanya saluhi. Saluhi qadim. Bila ada dah makhluk sat ni, maujudat sat ni, maka samuk dan basar pun lulus. Tanjizi hadis. Tu tiga. Ni kita buat. Jadi, daripada, dan ini tiga takluk. Dia ada jatuh kan ni. Dan bagi samuk dan basar, beberapa takluk. Dan ini tiga takluk. Iaitu yang pertama takluk tanjizi qadim. Dan iaitu takluk keduanya samuk dan basar ni. Dengan zat Allah Ta'ala. Jadi lulus mendengar, lulus melihat dengan samuk dan basar Allah Ta'ala ni sedia kala lagi. Lulus tu sedia kala. Tanjizi qadim. Lulus pada sedia kala maknanya terhadap apa? Zat Allah Ta'ala. Sebab zat Allah Ta'ala ni qadim, sedia kala. Begitu juga sifat Allah Ta'ala. Jadi asas dianya kita kena faham bahasanya samuk basar dia bertakluk kepada maujudat. Maujudat itu dia ada dua pula. Yang wajib dan juga yang harus. Jadi yang wajib itu maknanya dia sedia kala. Jadi tanjiziyun qadim. Lulus mendengar melihat Allah Ta'ala terhadap zatnya dan sifatnya itu sedia kala. Sebab apa? Sebab zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu qadim. Itu dia. Jadi iaitu takluk keduanya dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala. Tu. Dan saluhi qadim. Saluhi qadim. Saluhi qadim ni patut pada sedia kala. Tak lulus lagi. Dia ada dua. Hak depan ni, istilah depan ni dia ada dua. Tanjizi dengan saluhi. Hak belakang tu dia ada dua perkataan. Okay? Hak belakang tu dia ada qadim dengan hadis. Dua tu je. Jadi kita pergilah. Saluhi qadim. Kemudian tanjiz, saluhi dia ada qadim sajalah. Tanjiz mana hadis tak ada saluhi. Sebab dia pakai berlaku dah. Kalau tak saluhi, dia saluhi qadim saja. Kalau tanjiz ada dua. Satunya qadim, satunya hadis. Jadi tiga dah. Tak banyak. Tiga je nama dia. Jadi tanjizi ni ada dua. Lulus tu ada dua. Satunya lulus pada sedia kala. Satu lagi lulus pada masa baru. Ada saluhi ni ialah pada sedia kala saja. Saluhi qadim. Sebab hak baru ni orang tak panggil saluh dah. Mungkin dia panggil berlaku dah. Tu. Jadi takluk tanjizi qadim satu. Yang keduanya ialah saluhi qadim. Dan iaitu takluk keduanya samuk dan basar dengan kita dahulu daripada ada kita. Sebelum daripada kita ada, saluhi qadim bagi samuk basar Allah Ta'ala nak mendengar. Sebab Allah Ta'ala dah bersifat dah dengan samuk dengan basar. Bersifat Allah Ta'ala dengan samuk dan basar itu qadim sedia kala. Jadi sebelum daripada adanya kita patut dah Tuhan nak dengar, patut dah Allah Ta'ala nak lihat.
Tapi tidak lulus. Bila kita ada, jadilah tanjizi hadis. Tu. Tanjizi hadis. Dia cubalah hak sifat kudrat dulu, dia ada tanjizi. Hak kudrat ni dia tak ada. Tanjizi qadim, dia tak ada tu. Dia hanya saluhi qadim saja. Tu. Dan tanjizi hadis. Yang ketiga tanjizi hadis. Iaitu ta'aluk keduanya samuk basar dengan kita kemudian daripada ada kita. Biarlah kekok pun kekok lah. Tapi barang kena tulis. Kekok tu saya nak tulis pun dia jadi kekok. Dia ta'aluk ni dia ada. Ta'aluk ni ada dua. Ta'aluk. Nanti kita buat ni dah. Dia ada dua. Satunya dia panggil saluhi. Satu lagi tanjizi. Apa tu dia? Dua je. Tak ada banyak. Dua. Ta'aluk sana itu ada saluhi. Saluhi ni maknanya tak berlaku lagi. Dia panggil patuk. Misalnya seorang itu maknanya dia sudah ada. Cukup dah syarat untuk berkahwin. Tapi dia tak berkahwin lagi. Duit belanja untuk berkahwin sudah ada dah. Dan orang panggil untuk kehidupan selepas berkahwin dia ada dah. Dia ada kereta dah. Dia ada rumah dah misalnya. Dah sempurna dah. Tapi dia tak berkahwin lagi. Nama dia saluhi. Saluhi itu qadim. Kita ni tidak qadim. Maksudnya kita bandingkan saja. Saluhi itu qadim itu makna sebelum daripada berlaku. Bila dia berkahwin, maka jadilah tanjizi hadis. Jadi saluhi ni dia ada so je. Dia ada so saja. Yakni saluhi qadim. Dia ada saluhi qadim saja. Ada pun tanjizi dia ada dua. Satu qadim. Satu lagi hadis. Jadi kira-kiranya dia ada tiga lah. Saluhi qadim. Tanjizi qadim. Tanjizi hadis. Saluhi itu saluh. Soleh lah soleh. Saluh. Itu maksud dia ialah patut. Layak dah. Boleh dah. Itu dia panggil. Jadi samuk basar ini. Dia ada tiga. Dia ada saluhi qadim. Saluhi qadim tu ialah samuk basar. Ta'aluk bertakluk dengan kita. Dengan kita. Kita tu maksudnya makhluk lah. Sebelum ada. Sebelum ada kita. Sebelum daripada ada kita. Boleh dah Allah Ta'ala nak dengar. Boleh dah. Saluhi tu kalau kita cakap bahasa Melayu ingat. Boleh dah. Sudah boleh. Sudah boleh. Biasanya kalau guru dulu dia mengajar. Dia buat misalnya. Sekarang ni gula berapa? Harga gula. 3 RM 3 riyal. 3 ringgit contohnya. Kita sudah ada dah duit. Sekadar 3 ringgit. Jadi. Pada masa tu boleh dah. Patut dah. Soluh. Untuk kita membeli sekilo gula. Tidak tanjis lagi. Tanjis ini maksudnya lulus. Lulus tu maksudnya ialah berlaku. Tiba-tiba kita pergi beli dah gula tu. Bila dah beli, maka jadi tanjiziyu hadis. Tanjiz mana berlaku, lulus pada masa baru. Jadi samuk basar. Kalau dinisbahkan samuk basar, ta'aluk saluhi qadim, yakni dengan kita makhluk ni. Sebelum daripada ada kita. Kita tak ada lagi saluhi qadim. Adapun tanjizi qadim ini adalah zat yang wajib. Zat Tuhan dan sifatnya. Dan juga sifat dia. Itu tanjizi qadim.
Ada tanjizi hadis. Nah, dia bertakluk dengan kita. Kita tu makna makhluk. Selepas ada kita. Saat ni sebelum nak. Selepas ada kita, maka takluk tanjizi hadis. Berlaku dah dengar tu. Berlaku dah. Orang panggil lihat. Sebab samuk basar dia bertakluk dengan maujudat. Maujudat mana yang ada. Kita ni sebelum daripada kita ada, kita tak ada tu, kita tidak termasuk dalam maujudat. Jadi tidak berlakulah dengar dan juga melihat itu. Tak berlaku. Hanya soluh saja. Tak berlaku, tapi boleh kalau nak tengok. Boleh dah, patut dah sebab Allah Ta'ala bersifat dengan basar dan juga samuk. Dia macam begini. Ni huk kalam akan datang. Misalnya kita kata orang yang tidak bisu. Orang yang tidak bisu, dia tak bercakap. Orang yang diam tak bercakap itu tidak bermakna dia bisu. Tak boleh kita kata bila kita tengok seorang itu diam, tak bercakap-cakap. Kita kata dia bisu. Tidak. Dia tidak bisu, dia boleh bercakap. Cuma dia tak bercakap. Jadi orang yang tidak bisu. Orang yang tidak bisu, masa dia tak bercakap itu, dia tu soluh. Patut bagi nak bercakap sebab dia ada sifat boleh bercakap. Bila dia bercakap itu tanjizi. Bila dia dah bercakap itu baru dia panggil tanjizi. Belum daripada dia bercakap, itu dia panggil soluh. Patut bagi nak bercakap sebab dia ada sifat boleh berkata-kata. Tu. Jadi bila dah berlaku dah, barulah dinamakan sebagai tanjiz. Tu. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Jadi 3 saat ni lah. Jadi ta'alluq samuk basar ada 3. Yang pertama soluh qadim. Yang kedua tanjizi qadim. Yang ketiga ialah tanjizi hadis. Soluhi qadim itu ialah mendengar melihat Allah Ta'ala kepada yang baharu ini. Sebelum daripada wujudnya yang baharu. Sebelum kita wujud. Masa tu soluh bagi Allah Ta'ala nak mendengar dan juga nak melihat. Patut dah. Bila kita dah wujud, maka berlakulah dia panggil tanjizi hadis. Lulus pada masa baru. Mendengar dan melihat Allah Ta'ala. Dan zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala itu tanjizi hadis. Lulus pada sedia kala lagi. Sebab apa? Sebab zat Allah Ta'ala qadim sedia kala. Sifat Allah Ta'ala pun qadim juga sedia kala. Maka bertakluk keduanya samuk basar kepada zat dan sifatnya itu ialah qadim jugalah. Mana lulus dah melihat dan mendengar itu pada sedia kala. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Dan iaitu takluk keduanya dengan kita dahulu daripada ada kita. Dan tanjizi hadis itu takluk keduanya samuk dan basar ini dengan kita kemudian daripada ada kita. Bila kita sudah ada, maka luluslah melihat dan mendengar. Tapi kita ada tu baru. Sebab dulu sebelum daripada kita ada, kita tak ada. Sebab tu dia panggil kita ni min hawadis. Daripada yang baru. Sebab kita ni baru ada. Tu. Qala dan mustahil lawannya samuk. Iaitu tuli. Mustahil tentu tiada. Lawan kepada samuk. Yang melawan kepada samuk. Iaitu tuli. Jadi tulis serta dia kalau kita nak ihtiyat lagi, nak jaga lagi, dia bukan sahaja tuli lawan kepada samuk. Bukan mendengar cara-cara makhluk pun, itu adalah lawan kepada samuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar cara-caranya baharu. Mendengar cara-caranya baharu tu dia kena ada perantaraan, bunyi, suara, dan kena ada orang panggil alat cuping telinga, semua tu lah. Adapun mendengar Allah Ta'ala tu bisa dengan samuk semata-mata. Jadi lawan kepada samuk itu ialah tuli. Mustahil Allah Ta'ala tu tuli.
Tentu tak ada tuli di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lawan basar mustahil, yang melawan kepada basar. Itu kita kena takwil kepada makna yang melawan, bukan lawan. Yang melawan kepada basar itu adalah mustahil. Apa dia? Iaitu buta. Tu. Buta, itu lawan kepada basar. Itu mustahil. Tentu tak ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Qala muallifu rahimahullah taala, dan dalil, mana dalil Allah Taala bersifat dengan samuk dan basar? Mana dalil kamu mengatakan Allah Taala bersifat dengan samuk dan juga basar? Kena ada dalil. Tujuan apa kita kena ada dalil? Supaya kita ni terlepas daripada khilaf ulama. Kerana sebahagian ulama mengatakan tidak sah makrifah kita manakala tidak ada dalil. Yang dipanggilkan iman kita tu iman taklid, iman pak turu. Walaupun ada ulama yang mengatakan sah serta berdosa, tetap saja orang panggil kita sepatutnya mengambil langkah yang berhati-hati. Ambil langkah yang berhati-hati dengan cara apa? Dengan cara kita tahu dalil bagi setiap sifat. Jadi kita dipertanggungjawabkan, ditaklifkan juga selain daripada mengetahui akan sifat Allah Ta'ala secara ijmalinya dan juga secara tafsilinya, wajib pula kita kena tahu dalil kepada tiap-tiap sifat itu. Kalau tidak, jatuh kita di dalam iman taklid, iman turu perkataan orang, tanya dalil tak tahu. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu dalil. Dalil itu boleh saja dalil akli ataupun dalil naqli. Naqli panu pindah ambil daripada Quran hadis. Akli dalil akal. Jadi kata dalil samuk dan basar itu ialah firman Allah Taala. Wa huwas samiul basir. Itulah Allah Taala tu as-sami', yang maha mendengar dan juga maha melihat. Jadi di sinilah punca Mu'tazilah. Mu'tazilah dia menolak sifat ma'ani, tidak ada sifat ma'ani. Kerana dalam Quran tidak ada sebut sifat ma'ani ni. Ya, memang secara sorehnya tidak sebut secara sorehnya lagu mana? Seperti walillahi qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun wa kalam. Tak ada sebut lagu tu. Quran tak ada sebut qudrah. Quran sebut macam ni. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tu yang maha mendengar. Jadi ulama ahlus sunnah wal jamaah kata, betul lah, tu yang tak sebut sam'un, Allah Ta'ala sebut sami'un. Allah Ta'ala tak sebut basarun, Allah Ta'ala sebut basirun. Allah Ta'ala tak sebut qudratun, Allah Ta'ala sebut qadirun. Allah Ta'ala tak sebut iradatun, Allah Ta'ala sebut arada, yuridu, muridan. Allah Ta'ala sebut begitu. Allah Ta'ala tak sebut mana haya, Allah Ta'ala sebut hayyu ya qayyum, hayyun, hayyan. Allah Ta'ala tak sebut, apa lagi? Ilmun, Allah tak sebut alimun. Allah tak sebut kalamun, tapi Allah Ta'ala sebut mana mutakallimun yatakallam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah kata tak boleh kita kata sesuatu itu ia ada kuasa, malaikat dia tu kena yang berkuasa. Tak boleh kita kata dia tu yang berkuasa, malaikat dia tu kena ada kuasa. Kita nak kata qadiran, seorang itu yang berkuasa, tentulah dia kena ada qudrah. Allah Ta'ala sebut apa dia? Qadirun, yang berkuasa. Jadi Allah Ta'ala yang berkuasa bermakna Allah Ta'ala ada kuasa. Macam mana kita nak kata yang berkuasa kalau dia tidak ada kuasa? Begitu. Jadi tak payahlah sebut qudratun, sebut qadiran, itu pun isyarat kepada qudrah dah tu. Jadi kalau seorang itu suatu zat dia tidak ada qudrat, macam mana kita nak kata dia tu qadiran? Dia tu yang berkuasa. Begitulah seterusnya. Jadi Mu'tazilah dia tidak terima sifat ma'ani. Sebab tu saya tak sebut sifat ma'ani katanya. Yalah tak sebut secara soreh. Tapi lazim daripada hudud sebut qadiran, muridan itu ialah bersifat dengan qudrat, dengan iradat. Tu. Jadi wa huwas samiul basir.
Jadi ini dalil ini dia panggil dalil nakli. Dalil nakli. Nah. Dalil yang diambil daripada Quran. Jadi di sini berlaku sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar boleh jadi. Bila sampai kepada sifat samuk dan basar, alih-alih tiba-tiba muallif kita guna dalil nakli. Dalil Quran dan juga hadis. Sedangkan sifat-sifat yang sebelum daripada ni, muallif kita guna dalil akli semata-mata. Nah. Allah Ta'ala guna dalil akli. Ataupun ada juga yang dibawakan sebagai tambahannya kepada dalil akli itu ialah dalil nakli. Jadi untuk sifat yang sebelum daripada samuk basar, ulama-ulama usuluddin dia berhujjah dan berdalilkan dengan dalil akli. Boleh masuk sifat samuk basar, maka dia guna, mu'alif kita guna dalil nakli. Limadha? Kerana apa? Kerana apa sebelum daripada samuk basar digunakan dalil akli semata sahaja. Kerana dalil akli bagi sifat yang sebelum daripada samuk basar itu cukup kuat. Apatah lagi ketika kita berhadapan dengan orang kafir, sudah tentulah dalil nakli Quran dan hadis ini tidak dilayan oleh mereka. Jadi kita kena guna dalil akli. Dan memanglah sebelum daripada sifat samuk basar itu digunakan dalil akli. Alih-alih bila sampai kepada samuk basar, dalilnya tidak ada lagi dalil akli. Cuma ada di belakang. Dia letak belakang. Didahulukan dalil nakli. Limadha? Kerana apa? Itu dia. Kerana apa? Artinya wahwas samiul basir itu angka nombor 2. Kita tengok dulu angka nombor 2 sebagaimana yang kita sebut tadi. Dan dalil samuk dan basar, itu angka nombor 2. Dia buat ta'liq. Qauluhu, katanya musannif, dan dalil samuk dan basar, dalil samuk dan basar ilah sehingga akhir. Jadi bahasa Arab pula dah. Tak boleh. Qaluhu dan dalil samuk dan basar. Dia kata ulima annal uddata fi itsbati hadhihi sifati ats-tsalas a'ni as-sam'a wal basara wal kalam. Ad-dalilun naqliyu duna ad-dalil aqli. Dia kata telah diketahui, maklum. Ulima makna telah maklum. Telah diketahui bahawasanya nasi khabu tu dalamnya tu kena ada budu. Jadi macam mana ada satu orang tu dia kata dia tak makan budu. Tapi nasi kerabu 2 kelosong habisnya makan ke dia. Kedah tak malu dia. Dia kata saya tak makan budu. Alih-alih makan nasi kerabu. Dah makan nasi kerabu kan ada budu dalamnya. Jadi orang-orang lain tu semua pakat sukalah makna ketawa, lucu. Macam mana dia menafikan makan budu sedangkan dia makan nasi kerabu. Tu. Jadi itu sudah dimaklumnya. Tu kita nak ayat tu saja aja. Saja. Ulima ni nak ayatnya sudah diketahui. Orang tahu belakang dah. Begitu maksud dia. Ulima diketahui bahawasanya al-uddata nak bila pada menisbatkan sifat yang 3 ni mana? Sifat samuk, basar, kalam ialah dalil nakli. Dalil nakli dunad dalil akli, tidak dalil akli. Limadha? Kerana lidhafihi, kerana lemahnya dalil akli kepada sifat samuk, basar, kalam. Dalil akli kepada sifat samuk, basar, kalam itu lemah. Adapun dalil akli kepada sifat yang selain daripada samuk, basar, kalam kuat, qawiyun. Mana kuat?
Dalil akli itu kuat, maka memadai dengan dalil akli. Adapun kita nak guna dalil akli kepada sifat samuk, basar dan juga maknanya kalam, itu lemah. Maka itu sebab mengapa mu'alif kita rahimahullah ta'ala dia bawa dalil nakli dulu. Walaupun selepas daripada ini ada juga dalil akli. Jadi dalil kepada samuk basar bawa ayat Quran, yakni dalil nakli, bukannya dalil akli. Sebab dalil akli kepada samuk basar kalam itu tak berapa kuat. Tapi untuk sifat-sifat yang lain itu kuat. Dengan sebab itu tak berhajat kepada orang panggil dalil nakli. Dia, ni ada dalil dia. Dan dalil keduanya pula, hak saat ni wahwas sami'ul basir, itu dalil nakli. Hak ni dia nak bawa juga. Dia bawa juga dalil akli. Dia bawa juga dalil akli. Ya gini, kita simpulkan dulu. Dalil akli bagi samuk, basar dan juga kalam. Jadi kalau kita kata terhenti nak jadi alam ini di atas sifat kudrat, itu nyata, terang. Kita kata nak boleh jadi adanya alam ini terhenti di atas sifat kudrat, itu nyata, jaliyun, makna terang sangat-sangat. Sebab kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan kudrat, bermakna dia lemah. Kalau dia lemah, macam mana dia nak buat alam ini? Mudah serta maksudnya kuat lah. Mudah tu berarti maksudnya kuat dalil aklinya. Kalau tidak ada irad, kudrat Allah Ta'ala, bermakna dia tu lemah. Sebab dua yang berlawanan tak boleh tidak ada kedua-duanya, dan ada keduanya. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan kudrat, bermakna dia lemah. Dia tak boleh pergi dah, memang lagu tu dah. Jadi kalau Allah Ta'ala lemah, macam mana Allah Ta'ala nak buat alam? Tu nampak terang. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Jadi sifat iradah, kalau tak ada sifat iradah, tak ada kudrat, macam mana nak buat alam? Jadi terhenti nak jadi kejadian alam ini di atas sifat kudrat, iradah, ilmu dan juga yang lainnya. Adapun samuk, basar dan juga kalam, kita ambil bandingannya kepada kita makhluk ni. Bandingan kepada kita makhluk ni, kita kata seorang tukang. Seorang tukang itu untuk dia menghasilkan produk pertukangan dia, tak semestinya dia tu orang panggil celek, mana tak buta. Orang buta pun boleh buat juga. Orang buta boleh buat kraft tangan, comel-comel ni. Ajib, mana pelik-pelik. Walaupun dia buta. Walaupun buta boleh buat kerja. Orang yang tuli boleh buat kerja juga. Orang bisu boleh buat kerja juga. Jadi untuk nak membuat alam ini tidaklah terhenti di atas sifat samuk. Tidak sebagaimana sifat kudrat, iradah, ilmu dan lainnya. Kalau takdirlah kita kata sesuatu tu makna kita kata makhluk lah, tak usah kata ketuhan lah, tak sedap ni. Kita kata satu orang yang dia tu bisu, tak boleh bercakap. Lepas tu bila dia bisu, dia tak boleh buat lah. Pembuatan karya-karya, produk-produk boleh. Okey, kadang-kadang comel hok dia pula. Comel hok buta. Buta tak menhala. Kalau hok makhluk ni manusia daripada bekerja. Tuli tak menhala, bisu tak menhala. Tapi kalau hok manusia dia tak ada kederak, tak ada ring, lembek lotek, tak bermaya, tak ada seperti orang-orang tua. Tak boleh nak buat. Macam kita ni orang panggil nak main sukan ke apa, berungga, berlari. Sedangkan kita tu demam, tak ada kederak, tak boleh. Jadi tidak terhenti di atas nak menjadikan suatu perkara tu di atas sifat samuk, basar dan juga kalam. Adapun sifat-sifat yang lain tu kalau tak ada, tak bolehlah nak buat alam ini. Sebagaimana istidlal yang telah kita ikuti dulu. Ya, sebab itulah di sini start daripada samuk, basar dan juga kalam dia guna dalil nakli. Dan dalil keduanya pula yakni dalil akli. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa tub alaina ya maulana innaka antas. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaif nabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabatas. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.